Ketika itu ada 4 orang Arab Jahiliyah yang betul-betul mempertahankan tauhid. Tapi dalam pada Arab Jahiliyah yang akhirnya dah berkembang dan menjadi sesat sekitar beberapa puluh tahun lah sebelum Nabi SAW lahir ataupun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, ketika itu ada 4 orang Arab Jahiliyah yang betul-betul mempertahankan tauhid. Ada 4 orang. Riwayat sejarah menyebutkan mereka 4 orang ni mereka duduk sesama sendiri, mereka bincang. 4 orang ni kata, tak betul apa yang orang Arab Jahiliyah ni buat. Ta'lamuna wallahi ma qaumakum ala syai'. Kita sama-sama duduk bincang 4 orang ni, kita tahu yang kaum kita ni bukan berada di atas kebenaran. Laqad akhta'u dina Ibrahim wa khalafuhu. Sesungguhnya kaum kita yang ramai-ramai ini telah pun menyanggahi agama Ibrahim dan juga berbeza dengan agama Ibrahim. Ma wathanun yu'bad la yadur wa la yanfa'. Mana boleh pergi sembah berhala-berhala ni? Sedangkan berhala ni tak boleh memberi manfaat ataupun mudarat pun. Ini 4 orang Arab Jahiliyah yang cerdik pandai. 4 orang ni berbincang sesama sendiri, agama ni tak betul. Apa yang masyarakat kita buat ni tak betul. Akal tak boleh terima. Walaupun akal yang logik akan kata dekat orang kena sembah Tuhan yang betul, agama Ibrahim kena kekalkan macam Ibrahim, tapi kebanyakan orang korup. Hanya 4 ni lah yang betul-betul nak mengubah suasana, nak mengubah agama. Satu, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, yang bila Nabi SAW dapat wahyu, Nabi jumpa dia. Yang kedua, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, bapa kepada Sa'ad bin Zaid, pak menakan kepada Umar Al-Khattab. Zaid bin Amr bin Nufail. Yang ketiga, Uthman bin Huwairith. Dan yang keempat, Abdullah bin Jahshi. Abdullah bin Jahshi, adik dia Zainab binti Jahshi kahwin dengan Nabi SAW. So 4 orang ni, mereka duduk, mereka berbincang sesama sendiri, mereka kata agama ni tak betul. Bukan macam ni yang Tuhan nak daripada kita. Maka mereka berkata, kita bersumpah setia untuk mencari Tuhan dengan jalan masing-masing. Waraqah bin Naufal, dia ni dalam mereka dia paling cerdik. Dia paling pandai. Dia boleh membaca. Dengan kemampuan dia boleh membaca, dia keluar dan dia cari. Dia baca buku-buku, dia baca kitab-kitab, dia melihat agama Yahudi yang telah pun korup, dia bertanya dengan orang ramai. Akhirnya dia tertarik dengan Kristian. Waraqah bin Naufal. Dia tertarik dengan Kristian sebab pada dia agama ni yang paling dekat dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala telah mengutuskan Isa. Dan mereka ini masih lagi memegang saki-baki ajaran yang ditinggalkan oleh Isa. Lalu dia masuk Kristian. Tanassara Waraqah bin Naufal. Dia masuk Kristian, dia belajar bahasa, dia baca buku-buku, kitab-kitab Injil, dan dia betul-betul kuasai agama Kristian. Kuasai agama Kristian sehingga dia dapat menolak keluar apa-apa yang rosak daripada Kristian. Dia berpegang betul-betul dengan agama Kristian dan menjadi orang yang pakar dalam agama tu. Sampai dia dah tua, dia pegang dengan agama Kristian. Waraqah bin Naufal. Yang kedua, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail pula, dia pun sama juga. Perjalanan dia hampir sama dengan Waraqah. Dia pergi jumpa orang Yahudi. Keluar daripada Mekah, jumpa orang Yahudi. Dia kata, apa cara aku nak ikut agama kamu? Orang Yahudi sebut dekat dia, nak ikut agama kami, kena redha, kena percaya bahawa Allah telah benci kepada kamu. Kaum Yahudi dulu Allah benci, maghdub alaihim. Kita kena pegang benda ni. Ini sumpahan kita. Allah benci kepada kita. Lepas tu hang boleh ikut agama ni. Zaid bin Amr kata, aku datang ni nak lari daripada kebencian Allah. Pasal apa aku nak masuk agama hang nak terima Allah benci aku? Tak jadi. Tak masuk agama Yahudi. Dia pergi jumpa Kristian. Dia pergi jumpa orang Kristian. Aku nak masuk agama kamu. Apa yang perlu aku buat? Orang Kristian kata, boleh masuk agama kami, tapi kena terima asalnya kita kaum yang sesat. Dia kata, aku lari daripada kesesatan, berapa aku nak terima masuk agama yang sesat? Tak mau Kristian. Jumpa ramai orang. Zaid bin Amr, dia tak jumpa agama yang boleh memberikan kepada dia jalan keluar. Dia ni bersungguh-sungguh dalam ibadat. Dia duduk di Mekah. Dia tak makan langsung sembelihan orang Mekah.
Apa sahaja yang dia pun makan, dia tak sembelih. Dia tak makan. Antara orang bagi kat dia, dalam riwayat disebutkan orang hantar kat dia kambing untuk dia makan. Dia kata, asyad khalaqahallah. Kambing ni Allah Ta'ala yang cipta. Wa anzala laha minas sama'i ma'a. Allah turunkan kepada kambing ni air daripada langit untuk dia minum. Wa ambata laha minal ard. Dan Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi yang kambing dimakan. Thumma yadhbahunaha ala ghairi ismillah. Macam mana kamu boleh selepas ini semua berlaku, kamu pergi sembelih kambing ini bukan di atas nama Allah? Mana otak kamu? Allah cipta kambing ni. Allah buat turun ayat untuk kambing ni minum. Aku tahu dan kamu pun tahu juga. Betul tak? Betul. Allah ciptakan rumput yang kambing ni makan. Betul tak? Betul. Yang hampir sembelih dengan nama Tuhan lain bersama. Dia disiksa oleh Al-Khattab. Bapa Umar, dia disiksa. Dia disiksa, dia dihalau keluar Mekah sebab dia berkata dia gila. Gila kerana mencabar Quraisy. Dia berdiri di hadapan Kaabah. Dalam riwayat daripada Asma binti Abi Bakar menceritakan dia lihat ketika Zaid bin Amr ni masa muda, dia berdiri di depan Kaabah dan dia sebut di hadapan orang ramai, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallazi nafsu Zaid biyadihi ma asbaha ahadun minkum ala dini Ibrahim ghairi. Dia lihat orang Quraisy jalan sambil tawaf, sambil duk pegang-pegang berhala kat tepi-tepi tu. Dia berdiri di depan Kaabah, dia kata, wahai orang Quraisy, demi Tuhan yang di tangannya berada nyawa Zaid bin Amr, tak ada seorang pun di antara kamu yang masih berpegang dengan ajaran Ibrahim, melainkan aku je. Kamu semua korup. Dia paling bersungguh. Dia sebut, dalam doa dia sebut, ya Allah, kalau aku tahu ada cara yang engkau suka untuk aku sembahmu, aku akan sembah engkau dengan cara aku. Tapi aku tak ada jalan, tak nampak. Macam mana nak sembah Allah? Dan dia sebut, aku sujud dan aku berada di atas agama Ibrahim. Ya Allah, bersaksilah, aku tetap berada di atas agama Ibrahim. Dia keluar daripada Mekah, dia pergi jalan, cari agama, jumpa ramai orang, tapi tak jumpa Zaid bin Amr. Dalam riwayat disebutkan pernah dia duduk dengan Nabi SAW ketika itu Nabi belum dilantik jadi Rasul. Orang offer kat dia makanan, dia tolak. Sembelihan Quraisy, aku tak makan. Memang teguh betul. Tapi tak ada agama yang diikut. Sampailah apabila dia keluar daripada Mekah, kemudian dalam perjalanan balik, masa tu dia mati dalam perjalanan balik. Kemudian Nabi diutuskan menjadi Rasul. Apabila Nabi diutuskan jadi Rasul, Nabi sebut kepada para sahabat, siapa yang tak beriman dengan aku, orang itu dalam neraka. Anak dia Sa'ad bin Zaid dan juga Umar, anak menakan dia, daripada orang pergi jumpa Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, macam mana kedudukan Zaid bin Amr? Neraka ke syurga? Yang kami tahu dia ni tak ikut orang Quraisy. Dia tak sembah berhala macam mereka sembah, dia tak makan sembelihan mereka, dia claim dia ikut agama Ibrahim, tapi dia tak pernah bersaksi engkau Rasul. Macam mana kedudukan dia? Nabi kata, ghafarallahu lahu wa rahimahu fa innahu mata ala dini Ibrahim. Allah mengampunkan dia dan merahmati dia. Sesungguhnya dia mati di atas agama Ibrahim. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Allah akan utus dia seorang ni sebagai ummah, seorangan dia diutuskan. Dia tak sesat. Dan selepas tu bila orang sebut nama Zaid bin Amr, orang akan puji dia dengan pujian yang tinggi. Artinya ini orang yang tak korup. Waraqah bin Naufal juga sama. Sampai dia dah tua betul, dia tetap ikut Kristian. Tanassara. Sebab itu yang apabila wahyu turun kepada Nabi SAW, Khadijah bawa jumpa dia dan dia sebut, kalau itu, ini namus yang turun kepada Musa. Bila Nabi describe kepada dia, datang kepada aku makhluk yang peluk aku, dia kata iqra. Aku tak boleh baca, dia lepaskan aku, dia peluk balik, dia dengar-dengar, dia punya analisis, itu namus. Inilah yang turun kepada Musa dulu. Dia kata, kalau aku masih kuat dan masih ada tenaga, ketika kaummu keluarkan kau daripada kampung kau, aku akan bangkit mempertahankan kau. Nabi kata, Mukhriji, siapa yang nak halau aku keluar? Semua orang sayang kat aku. Di Mekah tak ada siapa ada masalah dengan aku. Semua orang suka kat aku. Tipu tak pernah. Keturunan yang baik, selesaikan masalah. Tak pernah bawa pemusuhan. Pasal apa dia pernah halau aku keluar? Waraqah bin Naufal kata, tak ada siapa pun ja'a bima ji'ta bihi, datang membawakan benda yang hang bawa ni, melainkan mereka akan dihalau daripada kampung dia. Jalan selepas ni tak mudah.
Dipesan kepada Nabi SAW dan dia mati. Waraqah bin Nawfal. Dia ni, dia orang keberapa Islam? Wallahu alam. Mungkin kalau yang pertama Islam, Khadijah. Kemudian yang kedua mungkin Zaid bin Harithah. Yang memang dekat betul dengan Nabi SAW, anak angkat Nabi. Yang ketiga mungkin Ali. Yang keempat mungkin Abu Bakar. Dan dia mungkin yang kelima. Ataupun urutan tu mungkinlah ulama' beza pandangan. Cuma yang pertama Khadijah lah. Yang lain-lain tu adalah perbezaan pandangan. Siapa yang mai dulu, siapa yang mai kemudian. Tapi dia berpegang dengan tauhid. Dan salah satu orang lagi yang, ini orang ni bernasib baik. Dia bernasib baik sebab dia jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam, dan dia beriman dengan Nabi setelah dia mencari. Iaitu Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy, dia menerima agama. Apabila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, dia terus masuk Islam antara orang yang awal-awal. Ini yang aku cari. Bila Nabi sampaikan dakwah Islam di Mekah, dia dengar, baru ada orang yang betul-betul membawa agama Ibrahim. Dan dia ikut Nabi SAW. Dia ikut Nabi, dia pergi hijrah. Dan dia antara awal berhijrah ke Madinah. Dan Abdullah bin Jahsy ni, dia punya keistimewaan, hebatlah keistimewaan dia. Dia ada benda yang, kalau Abdullah bin Jahsy antara keistimewaan dia, kan saya ada cerita dalam cerita sirah dulu, Nabi utus dia. Kumpulan tentera pertama yang Nabi utus ketika sampai ke Madinah adalah kumpulan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. 9 orang mereka. Nabi utus keluar pergi Madinah, jalan. Nabi pesan kat dia, ada surat. Jangan baca, jangan buka kecuali jalan sehari semalam dulu. Satu hari semalam dah jalan, baru buka surat tu. Dia pun jalan 9 orang, buka. Tidur malam, ikut perintah Nabi. Nabi perintahkan, ikut. Tak ada soalan. Wah, kita kalau ada surat buka esok, lala tu kita buka. Apa ada tulis dalam ni pasal apa nak tunggu esok? Kita buka terus. Kita buat macam tak tahu. Esok kita buka sekali lagi. Tapi taatnya para sahabat dengan Nabi SAW. Nabi pesan kepada Abdullah bin Jahsy dan sekumpulan tentera yang ikut dia, jangan buka surat ni kecuali setelah sehari semalam kamu berjalan. Mereka pun berjalan. Esoknya mereka buka surat tu. Mereka buka. Nabi kata pergi di antara Taif dengan Mekah. Lihat perjalanan orang Quraisy nak masuk ke Mekah. Apa yang mereka buat. Hantar laporan balik. Dan jangan paksa siapa-siapa pun ikut. Siapa nak ikut, siapa tak mau ikut, ikut. Siapa tak mau ikut, patah balik. Abdullah bin Jahsy bila dia melihat, dia kata, dia nampak gambaran surat Nabi SAW tu, ini ada peluang untuk kita berperang dengan Quraisy. Dia pun memang tengah duk bara dekat Quraisy. Tapi ini bukan paksaan. Siapa nak ikut, boleh ikut. Siapa tak mau ikut, balik ke Madinah. Semua orang kata, kalau itu perintah Nabi, kami ikut. Mereka pun keluar. Keluar sampai dekat hujung Taif, dekat-dekat nak masuk kawasan haram dah. Hari itu hari terakhir bulan Rejab. Dalam Arab ni dia ada 4 bulan haram. Salah satu bulan haram bulan Rejab. Dia nampak 4 orang bawa harta Quraisy yang banyak betul nak masuk ke Mekah. Apa dia punya pembacaan? Nabi suruh kita mai sini. Di depan kita ni ada 4 ekor lembu yang boleh kita sembelih. 4 ekor orang tu lah yang bawa harta Quraisy yang banyak. Kalau kita makan mereka 4 orang ni, harta Quraisy kita boleh bawa balik. Kita dapatlah kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi dia teringat, bulan Rejab, bulan haram, tak boleh perang. Ini common sense yang orang Arab semua faham. Rejab, tak boleh perang. Apa nak buat? Tunggu ke? Nak biar tunggu Syaban. Kalau kita tunggu, masuk Syaban, esok daripada jalan masuk Mekah, macam mana kita nak pergi serang Mekah? Kita tak boleh serang. Kalau kita serang hari ini, dah tentu kita boleh dapat harta tawanan yang banyak ni. Tapi yang ni bulan haram. Nak tunggu esok ke nak serang hari ni? Pikir. Akhirnya, mereka buat keputusan, tak apa, kita serang kot, ambil harta buat balik. Mereka pun serang, mereka tawan 1 orang, mereka bunuh 2 orang, dan 1 orang lari balik ke Mekah, bawa harta yang banyak balik jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, ketika itu tersebarlah berita yang pengikut Muhammad tidak menghormati bulan haram. Pengikut Muhammad ni, Muhammad telah menghalalkan perang di dalam bulan haram. Sebar fitnah. Kabilah-kabilah Arab tahu semua tentang cerita ni. Muhammad tak menghormati bulan haram, melanggar perjanjian. Bila sampai kepada Nabi SAW, 2 hamba tu, Nabi lepaskan mereka. Dalam riwayat disebut Nabi tunggu dulu Sa'ad bin Abi Waqqas balik ke tak, sebab ada 2 sahabat Nabi yang lambat balik. Lepas balik Nabi lepaskan. Nabi tak ambil langsung harta tu. Siapa suruh pergi perang ketika bulan haram?
Dan Abdullah bin Jahsy ni dalam riwayat disebutkan sehingga mereka sangat sedih pada ketika itu, balik atas anggapan boleh bagi impress Nabi. Tapi Nabi tak suka. Nabi tak ambil harta tu. Dan atas kesalahan yang mereka buat ni, timbul fitnah ke atas Islam. Kabilah-kabilah Arab semua kata Muhammad telah melanggar perjanjian. Bulan yang tak boleh perang, Muhammad pergi perang. Timbullah fitnah yang melibatkan para sahabat Nabi pada ketika itu. Dan orang di dalam Madinah mula mengutuk tindakan mereka. Itulah langgar perintah Nabi. Hampa punya pasal kita kena hina. Lamalah berminggu-minggu stres. Nabi tak mau terima kerja yang mereka buat. Orang di Madinah pun memandang rendah pada mereka. Dan sebab mereka ni, agama Islam dihina. Ini juga satu pengajaran penting lah. Ada orang dia buat jahat tapi dengan niat yang ikhlas. Ada orang dia buat jahat, memang niat dia jahat. Ni 9 orang sahabat Nabi SAW, mereka telah melakukan kesalahan. Tapi mereka ikhlas. Bukan mereka nak harta tu untuk mereka pun. Bukan tu. Tapi niat mereka ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan haram berperang padanya. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah kepada mereka bahawa berperang di bulan haram ini adalah kesalahan yang besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar. Tetapi menghalang manusia daripada Masjidil Haram, menghalang manusia daripada jalan Allah, kufur dengan Allah, dan juga menghalau penduduk satu negeri keluar daripada negeri itu, ini lebih berat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Sesungguhnya fitnah, kerosakan ini lebih besar daripada pembunuhan. Bila turun ayat ni, Abdullah bin Jahsy dia rasa tenang. Akhirnya, setelah tak ada jawapan, orang semua kutuk mereka daripada dalam dan daripada luar, turun wahyu meletakkan kedudukan yang tinggi pada mereka. Wahyu cerita, ya, kedudukan yang mereka buat ni salah. Tapi salah itu taklah sebesar mana kalau dibandingkan dengan kamu halau orang keluar daripada negeri, kamu sekat orang daripada masuk ke dalam Masjidil Haram, dan kamu halang orang daripada mengikut agama Allah. Itu jauh lebih teruk. Allah datang membersihkan mereka. Dan antara yang menarik juga tentang Abdullah bin Jahsy ni, ketika perang Uhud, dia dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 orang prepare pergi perang Uhud, tengah prep nak perang. Hari sebelum perang, 2 orang duduk bincang. Abdullah bin Jahsy ajak Sa'ad bin Abi Waqqas, jom kita pergi kita baca doa sikit lah, esok nak perang. Kita baca doa. Kita pergi keluar 2 orang, duduk di tempat yang jauh daripada perkemahan tentera untuk berdoa 2 orang. Apabila mereka keluar, mereka pergi tempat yang tak ada orang lain melainkan 2 orang je, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, doalah, nak minta apa, hang minta Allah. Rahsia kita 2 orang je, hang minta ke Allah Ta'ala, aku dengar. Sekali aku minta ke Allah Ta'ala, hang pun dengar. Sa'ad bin Abi Waqqas pun doa, ya Rabbi, idza laqitu adu gadan falaqini rajulan shadidan ba'suhu shadidan harduh uqatiluhu fika wa yuqatiluni thumma uqatiluhu fika wa yuqatiluni thumma adfaru alayhi. Sa'ad bin Waqqas kata, ya Allah, esok ketika perang ketemukanlah aku dengan satu orang Quraisy yang sangat kuat dan sangat tegak, supaya aku boleh berperang dengan dia di jalanmu dan dia boleh lawan dengan aku. Dan bagilah aku menang ke atas dia dan dapat bawa balik harta dia, bawa balik senjata dia. Doa Sa'ad bin Waqqas. Kemudian Abdullah bin Jahsy pula, dia dengar, dia kata, okey, aku pula nak doa. Abdullah bin Jahsy kata, ya Rabbi, idza laqitu al-aduwa gada. Wahai Tuhan, apabila aku bertemu dengan musuh esok, falaqini rajulan shadida ba'suhu shadida hardah. Ketemukanlah aku dengan satu orang yang kuat permusuhan dan kuat badan dia. Uqatiluhu fika wa yuqatiluni. Supaya aku boleh berperang dengan orang tu di jalanmu dan dia boleh berperang denganku. Thumma ya'khuduni fayajza'u anfi wa udhuni. Dan kemudian pastikanlah ya Allah, dia berjaya mengalahkan aku. Lalu dia potong hidung aku dan juga telinga aku. Fa idza laqituka ghadan
Faqulta ya Abdullah man jadha'a anfaka wa udhunak. Sehinggalah apabila aku bertemu denganmu ya Allah esok di akhirat nanti, kalau aku bertemu denganmu dan engkau akan bertanya kepada aku, wahai Abdullah, apa yang jadi dengan hidung dengan telingamu ni? Mana hidung dan telinga? Fa aqulu fika wa fi rasulika. Lalu aku menjawab kepadamu, ya Allah, telinga dan hidung aku ini hilang di jalanmu dan untuk Rasulmu. Fataqul sadaqta. Dan pada ketika itu engkau akan berkata kepadaku, betul engkau cakap. Tuan-tuan bayangkan doa Abdullah bin Jahsy. Dia punya imannya level ni lain macam. Dia minta, ya Allah, ketemukan aku dengan Quraisy yang paling kuat. Aku lawan dengan dia dan dia lawan dengan aku. Pastikan ya Allah dia boleh bunuh aku. Dan setelah dia bunuh aku, ya Allah, bagilah dia boleh potong telinga aku dan hidung aku. Dan ketika engkau bangkitkan aku nanti, ya Allah, engkau tanyalah kepada aku, mana pergi telinga dan hidungmu? Dan jadikanlah pada ketika itu aku akan menjawab, ya Allah, aku hilang telinga dan hidung di jalanmu. Dan ketika itu engkau katalah kepada aku, sadaqta. Betul macam engkau buat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah aku dengar doa tu, aku tahu doa dia lebih daripada aku. Dan ketika perang, mata aku tak hilang daripada melihat Abdullah bin Jahsy. Sehingga dia bertemu dengan satu Quraisy yang kuat dan tegap. Lalu Quraisy itu bunuh dia dan potong telinga dan hidung dia. Dan aku berkata, sadaq. Betul macam dia cakap, Allah Ta'ala bagi dekat dia. Ni orang ketiga, Abdullah bin Jahsy. Berhenti je. Dah dekat sejam. Syirik tak masuk lagi. Kalimah. Dah berhenti ke? Dah agak dah. Sambung sikit ke? Ke nak sambung? Tak tahu nak berhenti nak sambung. Kuliah tak habis nanti pun boleh sambung. Panjang dah Berhenti kan? Haji Syarul berapa lama dah je? Berapa lama dah kita? Oh baik. Sikit ya, sikit lagi. Baik. Ini adalah beberapa orang yang Nabi SAW sebut mereka ni berada di atas agama tauhid.